dia punya telinga pun dia masukkan kat shampoo dia gini kan dia masuk. Itu bila datang dia buat tu setiap hari, so menyebabkan infection, makin infection, fungal infection berlaku kat telinga. Okay, hai, Assalamualaikum. Selamat sejahtera semua. Okay, kembali lagi kita dalam Medik Keluarga. Alright, so hari ni kita ada doktor yang kita pernah buat video sekali, iaitu Dr. Izairi. Perkenalkan diri lagi, doktor. Kok ada yang baru tengok muka doktor kat sini? Assalamualaikum, hai, apa khabar semua? Okay, doktor, macam biasalah saya tanya, sihat? Alhamdulillah, sihat. Okay, so kalau kita ingat balik sebelum ni, kita cakap pasal topik apa? Resdo. Nasib baik ingat lagi kan? Alright, so hari tu kan tidak kita nak open tentang lebih tentang jerawat, tapi macam nantilah kan kita simpan dulu kita punya tu, nanti kita buat lagi insyaAllah. InsyaAllah doktor. Alright, sebab kali ni kita punya topik kita tentang pendengaran. Alright, tapi sebelum tu kita kena ingatkan yang kat rumah tu, jangan lupa kalau belum lagi follow, like, subscribe kita punya social media, iaitu YouTube, Facebook, IG, TikTok, Twitter. So bolehlah follow, subscribe. Okay, jadi hari ni kita punya topik pendengaran. Masalah pendengaran. Doktor dah ready? Okay, sebab bila kita nak bercakap tentang masalah pendengaran ni kan, so dia satu topik yang besar tau. Topik yang besar bermakna sebab ramai setiap hari, macam saya di hospital, saya berhadapan dengan banyak pesakit-pesakit, ibu bapa khususnya, yang bimbang dengannya masalah yang anak mereka ada kan. Sebab masalah pendengaran ni bukan masalah yang kita boleh habis sambil lewa, tapi ia merupakan masalah yang serius. Serius ni bermakna sebab apabila anak kita ni lambat untuk mendengar, bila kita bercakap dengan anak-anak kan, anak kita tak ada attention. So apabila masalah tu berlaku, dia bukan sahaja menyebabkan fokus masalah kepada telinga, tetapi ia juga boleh menyebabkan masalah kepada percakapan, speech pesakit tu sendiri. Jadi itu yang kita risau, yang kita bimbang, sebab ramai di kalangan parent ataupun ibu bapa, mereka tak sedar bahawa sebenarnya sekiranya anak-anak mereka ni ada masalah pendengaran, ia bukan sahaja menyebabkan masalah telinga, tetapi juga yang lebih besar ialah masalah speech patient tu sendiri. Itu kita risau. Kenapa? Kenapa tu bila ada masalah pendengaran dia jejaskan penuturan tu? Ni sebenarnya satu topik yang penting kan, yang agak interesting untuk kita bincang dan kita bawa kepada parent di luar sana. Sebab ramai bila pesakit datang jumpa saya di hospital dan cakap, doktor, anak saya ni tak dengar lah, anak saya tak dengar. So apa masalah anak saya kan? Itu yang selalu soalan yang agak common ditanya kepada saya. Ada parent dia pula datang kepada saya, doktor, anak saya ni dia punya percakapan tu lambat. So apa masalah dia sebenarnya? So ada banyak perkara-perkara yang boleh menyebabkan parent datang berjumpa dengan saya di hospital. Contohnya lain ni, apabila contohnya saya juga selalu dapat referral daripada doktor tim saya lain contohnya daripada doktor pakar kanak-kanak ke apa kan, mereka pun juga ada merujuk kepada saya untuk membuat ujian pendengaran, sebab mereka rasakan bahawa anak ini ada masalah dari segi percakapan. So jadi sebab tu agak ada macam connection. Kenapa anak-anak kita ni kalau dia tak dengar, dia lambat bercakap. Sebab kita bayangkan, sebab pada peringkat awal umur kanak-kanak pada umur antara 1 hingga 3 tahun adalah peringkat yang agak kritikal. Kritikal ni bermakna pada masa tu brain anak-anak kita ni sedang nak berkembang dan sebagainya. Pada peringkat umur ini, anak-anak kita perlukan orang kata ni sound daripada luar. Dia perlukan sound daripada luar untuk mereka interpret, dan kemudian mereka belajar untuk speech, untuk bercakap. Jadi kita bayangkan bahawa apabila anak-anak kita ni berada di dalam dunia mereka sendiri, mereka tak dengar apa-apa pun. So tak dengar apa-apa, so macam mana mereka nak develop speech, nak bercakap sebagainya. Jadi itu yang menyebabkan bahawa ada di kalangan anak-anak kita ni, apabila mereka lambat ataupun tak bercakap langsung, boleh jadi disebabkan oleh masalah pendengaran. Alright, okay doktor. Cakap pasal
percakapan, ada link dengan pendengaran kan. Okay, so macam sekarang ni kan, kita kan social media kan macam-macam orang tanya soalan kan. Jadi saya pernah tengoklah, especially dekat group yang mak-mak yang baru ada anak ke apa kan, selalulah ada orang kata, kenapa anak saya setahun tapi tak bercakap lagi, kenapa orang lain dah bercakap semua kan. Jadi the exact kita kena aware anak boleh start bila bercakap, dan ada link macam mana kita nak tahu pasal masalah pendengaran tu waktu bila. Maksudnya bila kita dapat detect yang anak kita sebenarnya ada masalah. Masalah pendengaran. Benda ni sangat penting sebab yang kita risau macam apabila saya di hospital kan, patient atau parent biasanya datang ke hospital mengadu bahawa anak mereka ni dah tak dengar. Biasanya tu agak lambat. So lambat tu kerana kadang-kadang ada parent yang bawa anak tu umur dah lebih kurang 3 tahun ke 2 tahun lebih masih tak boleh bercakap. Itu kita dah agak peringkat lambat. So sebab tu macam kita di negara Malaysia kita dah start buat universal hearing screening. Mana-mana baby yang baru dilahirkan di negara kita di hospital, kita cuba daya upaya untuk buat kita panggil universal newborn hearing screening. Untuk kita screen baby ni semua supaya mereka nak detect mereka ni ada masalah pendengaran ke tak. Jadi apabila kita buat kita panggil universal hearing screening ni, kita akan aim untuk semua baby yang baru lahir. Sekiranya bayi-bayi ini kita dapat detect, dia tak ada respon lah, dia tak dengar. So maknanya kita akan proceed ke next stage lah. Kita akan buat lagi ujian pendengaran yang lebih detail untuk pastikan bahawa anak-anak ini memang betul-betul ada masalah pendengaran. Tetapi sekiranya ujian pertama tu kita dah buat, ada respon, so baby ni memang boleh dengar. Sebab tu baby yang baru lahir pun kita boleh test, simple test. Kita boleh buat ujian bahawa baby ni ada respon. So kalau mereka boleh dengar, tak ada masalah. Dan kita risau kalau mereka tak boleh dengar, terus rawatan lebih awal ni boleh dilakukan di hospital lah. Tapi macam Kak Tunan, sebenarnya kita bimbang sebab kebanyakan khususnya macam parent-parent di kawasan pedalaman di luar bandar. So di mana mereka ni tak ada transport, lahir pun macam di kawasan-kawasan yang agak perkampungan terpencil. Yang kita bimbang ni apabila mereka lahir, mereka tak dapat nak buat kita panggil neonatal hearing screening. Kalau pun dapat, so bila kita buat test tu dia tak ada respon, kita suruh dia datang untuk next follow up, mereka tak datang. Kadang-kadang tak boleh laksanakan kat parent juga. So ini yang menyumbang kepada kanak-kanak ramai daripada statistik yang kita tengok, ramai anak-anak kita dah lambat nak bercakap ke semua, kadang-kadang disebabkan oleh faktor-faktor ni. Alright, kiranya kalau macam masalah pendengaran ni, kalau kita tahu daripada kita dapat daripada awal, kita dapat tahu pasal benda tu kan, kita boleh ubat, kita macam boleh rawat lagi ke? Kalau dari awal. So bila kita bercakap pasal macam apa rawatan yang kita boleh buat dan sebagainya, kita perlu bincang juga faktor-faktor yang boleh menyumbang dan menyebab kepada masalah pendengaran ni. Ada banyak Yang pertama sekali, secara besarnya saya boleh bagikan punca-punca anak-anak yang ada masalah pendengaran ni kepada dua. Pertama ialah faktor congenital. Congenital ni bermakna sejak lahir sendiri bayi tu memang tak boleh mendengar. So dia boleh disebabkan ada banyak faktor lah. Sama ada semasa ibu mengandung tu mungkin mendapat senaran radiation ke, ada ambil ubat-ubat ke, ada dapat penyakitan semasa ibu mengandung. Itu yang pertama lah. Yang kedua ialah acquired. Acquired tu maknanya tu bayi tu dia tidak boleh mendengar disebabkan oleh masalah-masalah selepas bayi itu lahir. Itu pula ada banyak sebab lagi tau. Ada disebabkan oleh contohnya infection, jangkitan kuman, ataupun infection tu banyak juga, sama ada bakterial ke virus ke. Banyak, ada setengah virus, contohnya ada mumps virus, ada kita panggil apa namanya, banyak virus tu juga ada setengahnya boleh menyebabkan masalah kepada pendengaran. Banyak-banyaklah. So sebab kadang-kadang simple infection dekat hidung punya infection kan. So apabila anak-anak kita ada masalah hidung yang teruk, so hubungan penyambung daripada hidung ke telinga tu dia tersumbat. Itu pun menyebabkan pengumpulan air dalam telinga. Untuk masalah ni kita panggil sebagai otitis media effusion, yang mana air berkumpul di dalam saluran telinga dan akan mengakibatkan apabila sound wave daripada luar nak sampai ke bahagian telinga tengah, itu memang tak sampai, lebih kurang, jadi tak dengar. Maksudnya itu berkaitan dengan penjagaan telinga ke macam mana? Dia melibatkan banyak faktor lah, termasuk penjagaan juga. Sebab apabila parent tak aware masalah yang daripada awal, so dia akan menyebabkan pendengaran terjejas. Dan yang lebih kita bimbangkan ialah percakapan juga akan terjejas. So kita boleh nampak lah daripada benda ni kan. So lupa ada telinga kan tadi. Khusyuk je dengar. So apabila kita nak bercakap tentang
telinga pendengaran kan. So saya rasa lebih jelas kalau kita bercerita tentang anatomi dulu, telinga kita macam mana kan. So kalau kita lihat telinga kita ni telinga kita. So telinga kita ni dibahagi kepada ada 3 bahagian lah. Yang ni kita panggil cuping telinga. So cuping telinga ni kita panggil ear pinna, merupakan telinga di bahagian luar. Dia merangkumi juga, kita panggil kat sini ada ear canal. Ear canal ni salur telinga lah. Yang kita selalu duk korek-korek telinga tu kan. So kita korek dekat kawasan sini. Kita korek dekat sini. Okay. Kemudian di bahagian tengah ni kita panggil tulang telinga tengah ataupun middle ear. Di dalam telinga tengah ni kita ada struktur yang kita panggil ossicles. Ossicle ni tulang-tulang di bahagian telinga tengah, mengandungi tulang malleus, incus dan stapes. Apa fungsi tulang-tulang ni? Di mana tulang-tulang ni akan membawa sound daripada luar pergi ke bahagian telinga tengah ni, pergi ke bahagian telinga bahagian dalam. Di sini ada lagi struktur kita panggil inner ear. Dalam ni kan Azira kata dalam ni kan kita ada cochlea dengan semicircular canal. So sound daripada luar ni akan pergi ke telinga tengah, dibawa ke telinga bahagian dalam ni, pergi ke brain untuk kita interpret. Dia hantar balik supaya kita boleh dengar. So yang kita bimbang ialah apabila apa-apa masalah yang berlaku daripada telinga bahagian luar, even telinga bahagian tengah ni atau telinga bahagian dalam, apa-apa masalah yang berlaku di seluruh kawasan ini boleh menyebabkan masalah pendengaran. Sebab tu bila kita nak bercakap tentang kenapa anak saya tak dengar, kenapa tiba-tiba jadi pekak kan. So ada banyak faktor, sama ada disebabkan telinga tengah, telinga luar ni daripada yang selalu doktor duk check telinga tu kan, ataupun kita pakai alat kan, kita boleh tengok sampai sini je, sampai gegendang telinga. Inilah kita panggil gegendang telinga. So apabila berlaku penyumbatan ataupun apa-apa halangan yang boleh menyebabkan sound daripada luar tak boleh masuk ke dalam, dia akan mengakibatkan pasal kita tak dengar. Contohnya ada earwax, ada banyak tai telinga yang banyak bergumpal kat luar sini. Of course kita takkan tak dengar kan. Itu nombor 1 lah. Nombor 2 ialah apabila kita lihat yang ini kita panggil gegendang telinga. Saya cabut sikit lah ini gegendang telinga. So gegendang telinga ni kalau kita lihat, dia fungsi dia tu apabila sound daripada luar masuk ke sini, dia akan vibrate. Vibrate tu maknanya dia akan bergetar macam ni. Getar, dan dia akan transfer sound tu ke bahagian tulang ossicle yang tengah-tengah ni, untuk bawa ke bahagian telinga tengah supaya kita boleh dengar. Jadi apabila apa-apa masalah yang berlaku di kawasan gegendang telinga ni akan mengakibatkan proses vibration tu tak bagus. Jadi telinga tak dengar. Sebab tu pernah dengar kan doktor cakap, makcik telinga makcik ni ada lubang sikit, sebab tu dia jadi tak dengar. So benda tu pun juga sebenarnya boleh berlaku kepada anak-anak kita di rumah. Kalau lubang tu kan ada banyak sebab. So kenapa? Sebab tu bila kita nak bercakap tentang masalah telinga ni banyak sebenarnya. Saya rasa kalau nak bagi 1 jam tak habis. So gegendang telinga ni ada banyak bahagian So kalau kita lihat gegendang telinga ni gegendang telinga. So kat bahagian bawah ni kita panggil pars tensa, kat bahagian atas ni pars flaccida. So dia ada lebih kurang 2 ke 3 layer yang mana membentuk gegendang telinga ni lah. So apabila normal dia akan struktur dia macam ni lah. Tetapi apabila berlakunya sebarang masalah kepada gegendang telinga yang saya beritahu tadi, gegendang telinga ni berfungsi untuk bawa sound daripada luar masuk ke telinga tengah dan seterusnya bawa ke otak untuk kita boleh dengar. Bila berlakunya apa-apa masalah di sini, contohnya gegendang telinga ada bocor dan sebagainya, ataupun gegendang telinga tu dia macam keras sikit, tu biasa kat orang dah berusia, akan menyebabkan vibration tu tak bagus, jadi kita tak dengar sangat. Itu masalah nombor 1. Masalah seterusnya apabila masalah tu berlaku di bahagian telinga tengah. Ni yang saya sebut tadi. Telinga tengah tu di kawasan sini. Yang sini kan, nampak tak? Ini kita panggil eustachian tube. Tube eustachian. Dia bersambung, dia menyambungkan telinga tengah. Ni telinga tengah. Sini ialah hidung. Sebab tu kita selalu dengar kan doktor cakap, saya ni 2-3 hari ni, seminggu ni semua hari blok tak dengar. Kenapa? Sebab dia bersambung. Dia bersambung daripada sini. Bayangkan ni muka pesakit telinga, hidung sini. Lubang ni dia bersambung ke telinga tengah. Jadi apa yang berlaku apabila kita mengalami masalah resdo, masalah sesama yang teruk kan. So dia bengkak, hidung tu bengkak. So lubang ni pun akan bengkak juga. Lubang ni bengkak, dia akan rapat. Jadi dia tak ada udara kat sini semua, dia rapat. So menyebabkan
negative pressure dibentuk di sini, dia akan tarik air akan berkumpul dekat sini. Jadi tak dengar. Itu yang saya panggil, saya sebut sebagai otitis media effusion ataupun middle ear effusion. Telinga tak dengar sebab air berkumpul dekat tengah sini lah. Faham. Okey. Ada telinga contoh ni baru tahu. Okey, tapi kan doktor, kita keluar sikit kan kita korek telinga kan. So kan kalau macam contohlah kita guna besi kan. Kita sampai yang kat tu lah. Okey, so kalau kita guna macam kalau kita just imagine ni korek telinga kan. So yang kita selalu korek telinga tu, kita duduk korek telinga kan. Saya selalu nasihatkan kepada pesakit, jangan korek telinga. Jangan. Kenapa? Sebab korek telinga tu patient tu dia agak-agak je, dia duduk sedap je kan, tapi dia tak tahu sejauh mana dalamnya tu besi tu kan. So kita korek sini. Sini. Cuba bayangkan kalau dia langgar gerak telinga, dia sedap lagi dia korek, tu dia pecahkan. Boleh menyebabkan pecah perforated eardrum. Itu kita bimbang. Sebab banyak juga kes yang mana gedang telinga bocor bukan sahaja disebabkan oleh jangkitan kuman atau infection, tetapi jangkitan kuman berlaku disebabkan oleh pesakit sendiri menggunakan besi untuk bersihkan telinga. Sebab besi ni dia bukan macam ni lah. So kalau setakat luar-luar ni tak apa, tapi kalau sampai dalam dia boleh sampai ke gedang telinga. Kes-kes seperti itu boleh berlaku. Ada, maksudnya doktor sendiri pernah terima ada. Dan bila kita nak bercakap pasal bersihkan telinga menggunakan katembat ke besi ke kan, dia bukan sahaja menyebabkan kecederaan kepada gedang telinga, tetapi apa yang kita bimbang ialah dia juga boleh menyebabkan pembengkakan ataupun infection jangkitan kuman di kawasan salur telinga sendiri. Apabila pesakit contohnya lah, kalau dia menggunakan katembat ke atau dia menggunakan besi dan sebagainya, dia cuba nak bersihkan dekat kawasan sini, so dia akan menyebabkan pembengkakan kat kawasan sini, bengkak. Lagi mula-mula dia buat sedap, dia buat lagi sedap, buat lagi lama-lama akan jadi sakit. Dia akan jadi satu tabiat ataupun habit. So apabila berterusan, pembengkakan yang teruk dia akan menyebabkan infection. Kita panggil sebagai acute otitis externa. Dan apabila perkara ini berlaku pada orang yang berusia, orang tertua ke, ada kencing manis dan sebagainya, patientnya immunocompromised. So dia akan mengakibatkan masalah yang lebih serius. Kita panggil malignant otitis externa. Malignant otitis externa ni ialah jangkitan yang lebih serius, yang mana pesakit seperti ini perlu dirawat di otologi center dan juga perlu diberikan ubat antibiotik untuk jangka masa yang lama lah, sehingga ada kes dia masuk kuat sehingga ke 2 minggu, sebulan, 6 minggu macam tu. Itu yang kita bimbangkan sebenarnya. Kalau macam anak, maksudnya macam baby ke ataupun anak kecil yang macam ada masalah pendengaran tu, apa yang maksudnya apa rawatan yang kena buat, maksudnya yang paling serius lah, kes yang paling serius kalau dia tak dengar. Okay, so bila anak-anak kecil kita kan, so biasanya macam saya bekerja di salah sebuah otologi center di Malaysia ni, di Johor. So yang kita risau, yang kita bimbangkan lah sebenarnya ialah apabila anak kita sebenarnya dia bukan sahaja kurang dengar, tetapi dia sebenarnya tak dengar langsung. Yang itu kita risau. Bila anak kita tak dengar langsung tu, maknanya tu dia tak ada langsung sound daripada luar untuk dia belajar speech, untuk dia bercakap, tak ada. Itu kita risau. Sebab ada kan kes-kes di negara kita di Malaysia yang bahawa sebenarnya parent dia tu tak sedar bahawa anak dia tu tak boleh bercakap. Sampai dah umur, ada patient saya, ada tu datang sampai umur dah dekat setahun lebih, dia tak, baru dia perasan anak ni sebenarnya tak boleh bercakap. Kemudian bila buat ujian pendengaran di hospital, sebenarnya tak ada langsung sound kat telinga dia. So sebenarnya apabila anak kita ni tak boleh mendengar langsung, ini merupakan satu keadaan yang serius. Sebab anak kita tak boleh bercakap dan tak ada sound daripada luar untuk distimulate, untuk dia belajar bercakap. So apabila masalah ni berlaku, kita perlu segera intervene. Maknanya bermula dengannya alat pendengaran. Kita punya aim adalah untuk memastikan bahawa anak-anak yang tak dengar ni boleh bercakap. Macam saya sebut tadi, peringkat awal umur kanak-kanak antara umur 1 sehingga 3 tahun adalah amat kritikal. Macam kita di negara Malaysia, kita apabila kanak-kanak ni memang tak boleh bercakap langsung, kita perlu pastikan mereka mendengar. So bila tak boleh dengar langsung, antara option yang terbaik dan boleh dilakukan kepada pesakit ini adalah dengan melakukan pembedahan. Kita panggil sebagai cochlear implant. So dia ada satu komiti lah, mana satu perkara yang agak besar lagi. Maknanya tu pembedahan cochlear implant ni memakan kos agak besar. Maknanya kita ada komiti, kita boleh discuss dengan lebih detail bersama parent. So kita akan sebabkan kos ni terlalu mahal, tak semua pesakit boleh menjalani pembedahan ini. Jadi pengesanan ibu bapa yang masalah ni lebih awal adalah amat penting. Sebab
Kalau anak kita tak boleh dengar sebelah telinga saja, itu biasanya tidak terlalu membimbangkan para doktor. Tetapi yang kita risau ialah masalah pendengaran ini berlaku di kedua belah telinga. Mana anak-anak tak boleh dengar. Sebab tu kita selalu tengok kan, kalau orang pekak biasa tak boleh bercakap. Betul tak? Orang pekak mesti bisu kan. Sebab apa? Sebab tu. Sebab dia tak dengar langsung dan dia pun tak boleh nak cakap. So lepas tu masa dulu-dulu lah, saya pun masa kecil-kecil dulu saya pun tak faham kenapa kalau orang pekak ni jadi bisu. Kenapa kan? So bila kita tak dengar langsung, maknanya dia tak ada sound keluar, dia tak boleh bercakap. Sebab tu sekarang ni kita boleh melihat bahawa kes-kes begini semakin berkurang. Sebab ada kesedaran ibu bapa tu sendiri. Okey. Kira macam kan orang yang pekak kan diorang ada guna satu alat tu kan. Macam mana dia fungsi? Okey. So ni tanya juga. Ni kita bercakap tentang alat pendengaran. So alat pendengaran ni dia ada banyak lah sebenarnya. Misalnya kita ada bone conduction hearing aid, kita ada air conduction hearing aid. Even kita ada banyak lagi teknologi, kita ada implant. Bila kita sebut implant ni bermakna kita ada cochlear implant, kita ada minidale implant dan banyak. So setiap alat bantuan pendengaran kita akan beri kepada pesakit bergantung pada jenis pendengaran. Ni yang saya bawa alat ni. So contohnya lah, kalau pesakit yang tak dengar disebabkan oleh dah berusia, biasanya pesakit-pesakit dah lebih umur 60 tahun ke atas kan biasa nenek kita ke mak ayah kita dulu yang selalu tak dengar kan. So biasanya mengalami masalah pendengaran disebabkan oleh faktor umur itu sendiri. Kita panggil sebagai presbyosis. Macam kes-kes patient seperti ini, apabila mereka datang jumpa saya di hospital, first saya akan minta audiologi saya buat ujian pendengaran. Apabila sah pesakit mengalami masalah presbyosis, so antara option yang saya boleh beri kepada pesakit ialah menggunakan alat pendengaran. Terutama kepada pesakit yang masih lagi, kita panggil masih lagi menyumbang sesuatu pada masyarakat lah. Especially kepada orang yang masih bekerja ke apa kan. Kadang-kadang orang walaupun umur dah 65 tahun kan masih lagi bekerja. So alat pendengaran penting kepada mereka. So untuk kes-kes seperti ini, dia memerlukan alat pendengaran, kita panggil sebagai yang tadi itulah, sebagai air conduction hearing aid yang kita panggil kat belakang. Itu pun ada jenis-jenis dia tau. Ada macam behind the ear, ada in the ear, in the canal, banyak-banyak jenis-jenis hearing aid. Dia bergantung kepada bergantung kepada masalah pendengaran pesakit lah. Kalau masalah, contohnya masalah di bahagian koklia sini, dia saraf ke otak, itu alat pendengaran jenis lain. Kalau disebabkan oleh masalah contohnya di bahagian telinga tengah dan telinga luar, alat pendengaran tu masalahnya kita akan menggunakan alat pendengaran yang sesuai mengikut jenis pendengaran yang patient alami. Maksudnya setiap pesakit tu dia tak akan menerima jenis alat pendengaran yang sama lah. Faham? Alright. So daripada kita macam ayat hari tu juga, daripada merawat baik kita mengelak saya pun dah tak ingat ayat tu. Mencegah lebih baik daripada mengubati. So macam mana penjagaan telinga kita supaya pendengaran kita tak terjejas macam mana tu tips dia? Bila kita nak cakap pasal penjagaan kan, ataupun pencegahan yang boleh kita lakukan pasti lagi sekali saya ingatkan semuanya bermula daripada rumah. Maknanya tu sebab masalah pendengaran ni boleh berlaku di kalangan orang tua, boleh berlaku di kalangan golongan belia, dan boleh juga berlaku di kalangan anak-anak kita. Ini yang paling kita risau. Jadinya bila kita nak bercakap tentang penjagaan telinga, dia bukan sahaja melibatkan masalah pada telinga, tetapi juga melibatkan masalah-masalah lain. Sebab saya dah beritahu bahawa telinga kita ni akan bersambung dengan hidung. So apabila kita lihat contohnya di rumah, anak-anak kita ni ada masalah hidung kan. Contohnya selalu sangat sesama, hidung dia tersumbat, hidung selalu berdarah, bersin-bersin kan. So kita tahu bahawa anak kita ni memang ada simptom-simptom kita panggil resedung ataupun masalah pada hidung. So ini akan mengakibatkan anak kita berpotensi untuk sebenarnya mengalami masalah pada pendengaran. So kita expect, kita tanya anak kita, adik telinga ada macam tak dengar ke apa ke. Ataupun sebenarnya kita ada beberapa kriteria tau yang saya rasa saya perlu bagi tahu dekat parent di luar sana. Beberapa kriteria yang kita boleh detect anak ni ada masalah pendengaran, tak dengar. So ada beberapa kriteria. Pertama sekali kita boleh lihat bahawa anak kita ni dia tak dapat fokus, dia tak bagi attention sangat kepada kita. So kita boleh detect bahawa anak kita ni mungkin ada masalah pendengaran. Itu nombor satu. Nombor dua, kalau kat rumah tu, kalau kita biasa buka TV tu, kita buka dalam level mungkin bawah 10 kita boleh dengar. Tapi kita tengok bila anak kita seorang, dia mesti dah buka pergi sampai 20 ke 30. Kenapa? Mana itu kita dah suspect mungkin dia ada masalah pendengaran. Nombor tiga yang kita boleh detect ni ialah apabila kita bagi arahan dekat anak kita, mesti yang dia buat tu benda lain. Contohnya kita cakap dia, kakak pergi kedai belikan mama dua sos ke apa kan, dia balik dia buat 3. Mana benda tu berulang-ulang, dia takkan dia mesti akan menerima arahan yang tidak sepatutnya.
perkara-perkara ini kita boleh detect bahawa anak kita ni mungkin ada mengalami masalah pendengaran. Sebab tu saya beritahu semuanya ni bermula daripada rumah. Sebab macam saya beritahu, umur kanak-kanak ni selalunya masalah pendengaran dia sama ada daripada masalah telinga luar atau telinga tengah. Kalau telinga tengah, usually selalunya disebabkan oleh pengumpulan air kat telinga tengah ni. So itu kita boleh rawat. Sebab kalau kadang anak-anak ni dia ada masalah macam sesemen teruk ke apa kan. So dia ada middle ear effusion, air berkumpul pasal tengah sini. So kita boleh bantu dia dengan merawat. Rawatan dia bukan kita bagi ubat titis, antibiotik ke sebagainya, tak. Kita akan rawat hidung dia. Kita akan rawat hidung dia akan kurangkan bengkak kat sini. Sometimes air tu dia boleh keluar. So dia kurang, dia akan baik lah. Dia akan kurang baik dia punya pendengaran. Ataupun kalau untuk kes yang lebih 3 bulan atau 6 bulan masih lagi tak elok, kita boleh melakukan sedikit pembedahan. Yang mana gegedang telinga ni kita boleh buat sedikit operation lah. Kita potong sikit kat sini, kita masukkan tube, kita keluarkan air. So air dalam sini akan keluar kat situ lah. Air tu sentiasa air tu ada sepatutnya tak ada. Sepatutnya tak ada air kat kawasan telinga, sepatutnya tak ada lah. Dia ada disebabkan oleh beberapa sebab. Selalunya disebabkan oleh masalah hidung. Macam sekarang bila masalah hidung tersumbat ke apa kan, lubang ni tertutup, dia akan menyebabkan ada negative pressure kat kawasan telinga tengah ni, dia akan sedut air. So air berkumpul kat sini. So air tu tak sepatutnya ada. Bila ada jadi sound daripada luar, sepatutnya dia akan vibrate gegedang telinga yang tulang-tulang ni sekali, tapi dia tak boleh bergetar. So jadi sound tu tak dengar sangat. So kita kena keluarkan air tu. So optionnya ialah kita mungkin kita panggil pembedahan meningotomy engromet lah. So maknanya kita potong sikit, kita masukkan tube, air tu keluar kat situ. Dia kecil je sebenarnya. Pembedahan sekejap dalam 15 minit tu. So penjagaan telinga ni ada kaitan tak dengan pendengaran? Ada sebab tu bila bercakap tentang penjagaan telinga tu, sebab banyak di kalangan masyarakat kita lah yang kita ingatkan bahawa bila penjagaan telinga tu kita mesti kena bersihkan telinga kita secara kerap. Sebulan sekali mesti kena cuci telinga. Sebulan sekali mesti kena cuci telinga. Sebenarnya penjagaan, bila kita bercerita tentang penjagaan telinga kita ni tidak semestinya ada, maksudnya ada regular ear cleaning. Tak semestinya. Sebab ada di kalangan pasien saya ada ramai pesakit yang ada masalah telinga. Bila saya tanya balik pada pesakit, mereka sebenarnya ada, orang katanya ada misconception. Dia orang merasakan bahawa telinga ni mesti dikorek secara kerap. Ada yang buat jadual tau. Ada yang buat jadual seminggu sekali mesti kena korek telinga pakai besi. So ini akan mengakibatkan pembengkakan, iritasi, inflammation yang teruk pada salur telinga dan menyebabkan masalah lain. Yang itu yang menyebabkan masalah pendengaran kepada pesakit. Sebab kalau kita nak tahu, telinga kita ni, di bahagian salur telinga ni dia ada lapisan kulit. Tapi kulit dia tak sama macam kulit kita punya kulit biasa ni. Kulit kita biasa ni dia kurang sikit, dia tebal sikit, dia kurang sensitif. Tapi di kawasan telinga ni, dia punya proses, orang kita panggil dia tumbuh sebenarnya dia akan menghala keluar. Maknanya earwax tu, lilin telinga tu, dia apabila ada kat telinga secara automatik, secara lahiriahnya dia akan keluar sendiri ke salur telinga. So kita tak perlu nak cuba untuk bersihkan ke, nak cuci ke, sebab dia akan keluar dengan sendirinya. Tetapi adalah beberapa keadaan yang mana kita mungkin perlu bersihkan. Ada dua sebab selalu saya beritahu kepada pesakit. Pertama, apabila pesakit rasa tak dengar, rasa betul-betul tak dengar. Nombor dua, apabila mereka rasa telinga sakit sangat. Itu pun mereka tak boleh terus bersihkan sendiri. Perlu jumpa doktor dulu, kita pastikan bahawa ia bukan disebabkan oleh masalah infection dan sebagainya. Confirm itu disebabkan oleh just earwax je, dan kita boleh buat rawatan pembersihan telinga tu lah. So kita tak boleh pakai ketempat, tak boleh pakai besi. So apa kaedah yang terbaik untuk cuci telinga? Soalan ni banyak ditanya kepada saya lah di hospital kan. Sebab bila saya beritahu kepada pesakit bahawa telinga ni tak perlu dikorek, telinga ni tak perlu dibersihkan secara kerap. Kemudian pesakit tanya kepada saya lah, so apa sebabnya mereka perlu lakukan, apa perlu buat kan? So sebab saya beritahu kepada pesakit bahawa telinga ni dia bukannya macam kita bersihkan badan setiap hari, kita mandi setiap hari mesti kena shampoo, mesti kena sabun kan. Ada pesakit saya ni, dia jenis yang ada pesakit OCD lah kan. So sampaikan dia dah sabun badan, shampoo, dia punya telinga pun dia masukkan je shampoo, dia gini kan, dia masuk. Itu bila datang dia buat tu setiap hari. So menyebabkan makin fungal infection berlaku kat telinga. Sebab bila kita sebut pasal infection kat telinga ni banyak ada disebabkan oleh virus, ada disebabkan oleh bakteria, even boleh disebabkan oleh jenis fungus. Fungus ni biasanya dia suka benda-benda yang lembab. Sebab tu kalau kita duk cuci salur telinga pakai air apa kan, dia boleh menyebabkan fungal infection. Simptom dia selalunya akan gatal-gatal telinga, gatal-gatal. So
benda tu dah kita perlu elakkan. So dia kat tu bercerita pasal macam cleaning, cara nak jaga tu kan. So sebenarnya kita just imagine kalau ini contoh kat tempat kan, ini ke gendang telinga. So dia macam gini. So bila kita lilin telinga tu biasanya dia berkumpul kat sini. So apabila kita masukkan cotton bud, kita pusing. Sebenarnya yang keluar dekat cotton bud tu yang kat tepi situ je, yang kat tepi sini je. Tapi yang jalan memang kat sini tu dia akan tolak lagi ke dalam. Dia akan tolak lagi ke dalam. So bila patient buat dia pusingkan cotton bud kan, dia pusing. Yang dekat tepi sini memang akan berkenalah kat cotton bud. Tetapi yang dekat hujung sini akan terus tolak ke dalam. Dan keesokan harinya patient buat lagi, masuk lagi dalam. Besoknya dia buat lagi, masuk. At the end of the day, dia akan menyebabkan totally block dekat sini, patient tak dengar. Doktor boleh tahu. Lepas tu kadang-kadang ada pesakit jumpa kita di hospital, kita tanya ada kulit telinga tak? Kita tak ada. Betul tak ada? Kita tak ada. Kali ketiga kita tanya, boleh cakap ada doktor. Doktor tahu sebab bila kita nak bersihkan telinga tu memang different. Memang kalau orang yang memang bukan disebabkan oleh kulit telinga, selalu telinga dia tu memang tak merah punya. Dia clear je. Dia just telinga, dia just macam ada kotor-kotor sikit je. Tetapi pesakit yang memang ada tabiat memang untuk suka sangat kulit telinga, kita akan nampak lah dia punya saluran telinga dia tu bengkak, dan dia punya telinga tu dia bukan sahaja keras tapi dah mampat dekat gendang telinga. So kita memang boleh tahu. So maknanya sebab tu bila bercakap tentang penjagaan telinga, dia tak sama macam kita perlu mandi shampoo tadi. Kita tak perlu buat apa-apa. Cuma apabila kita ada masalah, macam saya cakap tadi, kita ada masalah telinga tak dengar. Telinga tak dengar biasanya sebab ada earwax tu dah. Ataupun telinga dah sakit sangat. Kalau dia keras sangat, dia dah mampat ke gendang telinga, dia boleh menyebabkan kesakitan. Itu dua simptom tu datang jumpa doktor. Dan kalau perlu doktor klinik luar atau klinik kepada kami di klinik pakai ENT lah untuk kita bersihkan. So tadi tak perlu buat apa-apa lah. Maksudnya kata lain tak ada penjagaan spesifik untuk telinga. Tak ada. Macam tadi Kak Tun kata guna cotton bud kan. Pernah tak kalau tengok itu tu yang orang buat macam tu bersusap macam tu tadi tu kan. Kan ada orang buat kan. Okey, kalau macam tu macam mana pula doktor? Kan macam dia sebab dia kan memampatkan kan, macam doktor kata kalau kita guna cotton bud dia memampatkan. Lepas tu dia pump, dia tarik keluar macam tu. Sebab pernah nampak jugalah orang buat macam tu. So macam mana tu doktor yang macam tu? Yang keluar tu yang keluarnya ialah yang keluarnya adalah wax tu lah. Dia segatal kan. Betul. So dia kacau telinga dia. Itu yang saya beritahu. Sebab yang bila kita bersihkan guna cotton bud, kita pusing-pusing sini. So yang kita rasa keluar tu yang dekat tepi sini. Bila dia masuk kat sini kan, yang dekat tepi sini, dia dah bersihkan, dia pusing, betul tarik keluar. Of course yang dekat dinding ni memang akan melekat. Tapi kita just imagine yang dekat ujung sini. Sama lah juga kan. Dia memang takkan keluar. Dia akan ada je. So besoknya patient buat lagi. Dia buat lagi. Yang kat tepi ni ada lagi, melekat lagi. Tapi yang kat dalam tu memang takkan keluar. Tolak lagi dalam. Minggu depan buat lagi. Dalam dia akan berkumpul kat dalam tu, mampat ke situ. Itu yang kita beritahu kepada orang sakit lah. Macam saya cakap, gegenang telinga ni dia perlu berfungsi dengan baik untuk dia fungsi gegenang telinga ni ialah untuk dia bergetar. Bila sound daripada luar dia sampai ke gegenang telinga ni, dia akan macam bergetar macam ni, bergetar sikit, dia akan hantar ke ossicle. Ossicle ni, tulang-tulang ossicle ni yang Malleus ischemic stapes, dia akan bawa gelombang tu ke bahagian telinga tengah, telinga cochlear di sini untuk bawa ke brain lah. So apabila berlaku apa-apa kecederaan dekat salur telinga, even dekat gegenang telinga, akan menyebabkan pesakit jadi tak dengar, jadi kurang dengar lah. Itu yang kita risau. So sebab tu saya selalu nasihatkan pesakit lah, kalau rasanya macam tersumbat sangat, so mungkin klinik tu tutup ke banyak kan. So kita ada option lain, which is kita boleh menggunakan solution ataupun kita panggil sodium backup ear drop. So ada pernah dengar kan orang letak minyak apa kat telinga kan. So biasanya macam saya ada beberapa kategori pesakit. Kalau macam pesakit yang memang duduknya di bandar kan, saya boleh suruh pesakit beli ubat titis telinga di farmasi. Yang boleh bagi farmasi cakap nak beli ubat titis yang boleh melembutkan tahi telinga. So letak kat situ, dia akan lembut, dia akan keluar dengan sendirinya. Nombor dua, kadang-kadang untuk apa ni, kadang-kadang the parent lah, dia pakai baby oil pun boleh jugalah. Tapi kalau dekat dengan farmasi boleh beli solid wax ke apa-apa ear drop untuk melembutkan. Tetapi mesti perlu mendapatkan dulu pemeriksaan doktor, kerana kita bimbang, takut kita expect dia sekadar macam tahi telinga, tapi sebenarnya gegenang telinga ada bocor. So kita letak ubat tu terus masuk ke bahagian telinga tengah, jadi infection pula. So pastikan dulu bahawa
masalah tu betul-betul disebabkan oleh masalah earwax, dan baru kita letak ubat tu lah. Sebab kadang-kadang patient ni dia just assumption je, dia kan mungkin tak telinga kot. Dan bila jumpa saya kat hospital, sebenarnya masalah lain. Kadang-kadang telinga dah bocor, dia main letak je. So dia jadi masalah lain pula. Tak sedap masalah dia. Tapi tak salah kan kalau kita gunakan tempat tu untuk macam luaran je. Luaran saja. Macam kami, salah juga lah. Kami di klinik pakai yang memang kita bukan sahaja kita tidak galakkan, tapi kita memang tak benarkan pesakit lah. So sebab itu menjadi faktor terbesar kepada mungkin kalau doktor-doktor di klinik-klinik lain mungkin kes-kes seperti ini tak banyak. Tapi kalau kami di klinik pakai INT banyak kes-kes yang mana penggunaan ketumbat atau besi boleh menyebabkan jangkitan acute otitis. Sebab tu kita selalu remind kat patient kalau boleh jangan bersihkan telinga menggunakan ketumbat atau besi, sebab dia boleh menyebabkan masalah yang lebih serius. Kalau gatal sangat sekalipun, saya akan bagi tahu kat patient ni kita panggil triggers. So tekan kat sini untuk kurang gatal. Tekan kat sini. Boleh lah kalau kita buat sini dah hilang gatal tu. Tu salah satu tip yang Dr. Ini selalu bagilah. Nombor dua, kadang-kadang masalah gatal telinga ni kadang-kadang bukan disebabkan oleh earwax pun. Kadang sebab kalau ada masalah resdung kan, kita dah beritahu kadang masalah resdung dia gatal mata, gatal hidung, gatal telinga. So rawatan itu ialah jangan makan ubat. Makan ubat gatal, so telinga makan baik juga. Alright. Sebab kita tengok mak-mak kalau lepas mandi baby kan, kita tak nak ada air masuk dalam telinga kan, kita akan cuci dengan towel apa semua. Boleh. Maksudnya kalau pembersihan untuk penjagaan telinga ni perlu in term of macam kita boleh macam lepas mandi kan, kita nampak macam basah dekat telinga ke, kita boleh pakai tuala yang bersih ke apa kan, boleh bersih kat luar. Selagi mana kita tidak menggunakan cotton bud, kita memang takkan masuk dekat sini. Kita sebenarnya tak nak pesakit masuk ke saluran telinga. So jari kita pun takkan masuk. So selagi mana kita menggunakan jari dengan tuala untuk kita bersihkan tu tak ada masalah. Tapi once kita gunakan cotton bud je, kita boleh pasti memang akan masuk ke dalam. Alright. Faham. So last dah lalang tadi doktor cakap pasal doktor banyak terima pesakit kan, doktor ENT banyak terima pesakit. So boleh tak cerita sikit lah, ada kot rawatan yang pasal pendengaran kan, yang mana boleh jadikan iktibar ke orang luar sana untuk pengajaran ke orang luar kan. Macam di klinik ENT lah banyak. Setiap hari kita dapat ratusan referral daripada macam di Johor Bahru kita ada Sultan Aminah, Sultan 2 hospital yang pusat rawatan yang melakukan rawatan telinga lah. Macam di hospital saya memang Oncology Center di Malaysia. So kita merawat telinga ni banyak punca-punca masalah pendengaran di kalangan pesakit. So banyaklah kes-kes interesting lah kan, yang kalau kita boleh share tu kadang-kadang tu orang boleh gelak kan. Contohnya macam ada satu hari tu ada parent datang jumpa dekat saya. Dia kata anak dia tu ada masalah pendengaran, dia tak dengar. So tapi dia tak jumpa dengan doktor. So dia boleh Google, tanya dekat jiran-jiran, katanya mungkin ada earwax, mungkin ada tak telinga tu. So dia pergi pakai lagu slow, dia cubalah nak bersihkan pakai cotton bud lah semua kan, bersihkan. Tapi hari ke hari dia masih lagi tak dengar sampai kan dah setahun. Masih lagi macam tak dengar. Sebelah ni memang tak dengar kan, tak dengar. So sampai satu hari dia terbaca salah satu posting yang saya tulis. So dia rasa perlunya untuk datang ke hospital. Kemudian dia cari saya lah dekat hospital. So bila saya check di hospital, rupa-rupanya dekat dalam telinga dia tu adalah mainan yang anak dalam telinga tu. Ada mainan yang bulat yang selalu pasal macam. So benda-benda ni sebenarnya kita boleh rawat daripada awal. Tak perlu sampai setahun. Dan bila saya berjaya keluarkan je tu, dia rasa bersyukur, dia rasa terima kasih dekat doktor-doktor merawat dia lah. So lepas tu saya beritahu kat dia, ni sebenarnya bukan masalah yang rumit. Bukan yang nak katakan saya ni hero, tak. Benda ni kalau kita dapat kesedaran daripada awal, benda ni tidak perlu berlarutan sampai ke setahun. Sebab tu pentingnya kalau kita ada masalah dengan anak kita ni, jumpa kat doktor, kita boleh bantu. Tapi nasib benda tu plastik. Benda tu satu lagi, kalau apa-apa yang masuk ke dalam telinga dia ada dua jenis. Ada organik atau inorganik. Kalau organik tu contohnya macam binatang. Saya ada kes yang mana masuk lipan ke, masuk kutu babi ke, masuk kan. Kes-kes seperti itu agak bahaya. Maknanya kalau kes seperti itu refer kepada saya perlu keluarkan dengan segera, sebab dia boleh menyebabkan infection. Infection kan sakit sangat, ada something kat telinga kan. So kita perlukan
kita perlu keluarkan dengan segera. Satu lagi ni kita panggil inorganik. Maknanya tu yang masuk ke telinga tu benda yang bukan hidup. Benda bukan hidup tu maknanya apa-apalah. Macam kadang-kadang kadang mak punya ni tudung tu yang batu-batu tu kan masalah manik ni. Itu common tau, common. Saya berkata yang selalu common masalah situ ialah mak punya yang manik tu kat sini masuk situ. Ataupun kadang anak-anak suka main apa ni Play-Doh kan. Plasticine tu. Tapi yang paling common sekali mak mak punya batu tu lah kat tudung tu memang selalu common. So benda-benda yang inorganik tu, benda-benda seperti itu kalau masuk dekat telinga selalunya lah kalau berbulan-bulan pun tidak menimbulkan masalah dari segi infection. Cuma dia tak dengar dan dia ada something. Tapi budak-budak, biasa budak-budak ni dia tak adalah nak cakap, dia tak dengar, dia main je. Cuma kita as a parent kita perasan kenapa kalau kita cakap sebelah kiri kan mesti dia macam tak dengar. Atau kita cakap sebelah kiri, anak kita mesti akan pusing ke kanan sikit supaya dia guna telinga yang satu lagi. Kita nak ada pada detect kat situ. Lepas tu as a parent tu kesedaran tu pula ada lah. Lepas tu kadang-kadang ni media sosial yang kita follow pun penting juga. Kita beri kesedaran. Tu sebenarnya benda tu penting juga lah daripada parent tu sendiri. Alright. Banyak sebenarnya benda yang saya nak tanya ni tapi macam dah ada. Boleh tak last lagi? Okay. Kita cakap pasal pendengaran kan. Okay. Satu benda ni yang sentiasa boleh jadikan isu juga rasanya. Earphone. Kan? Saya kawan saya kot tak silap dia pakai earphone selalu tau. So boleh dia jadi tak dengar efek. So macam mana tu doktor? Okay, so bila macam saya cakap tadi, isu telinga isu yang besar. So bila kita macam saya di hospital ada banyak referral kepada saya tentang masalah pendengaran juga. So antara salah satu sebab yang boleh menyebabkan patient ada masalah pada telinga, so ada infection yang kena kumat ataupun tak dengar ialah penggunaan earphone. Saya tak bermaksud untuk mengatakan bahawa penggunaan earphone itu tak bagus. Bagus saya pengguna earphone. Tetapi untuk sesetengah pesakit yang memang ada jenis kulit yang sensitif, apabila mereka menggunakan earpod ke earphone yang terlalu lama, dia boleh menyebabkan infection. Kenapa berlaku? Sebab apabila pesakit memang ada jenis kulit yang sensitif, kemudian dia guna earphone, dia tutup dekat sini kan. So dekat dalam tu dia lembab. So bila dia lembab, dia lama sangat pengedaraan tak ada dekat situ, dia lembab macam saya beritahu tadi. Bila lembab ni fungus ni suka. So dia akan berkumpul fungus kat situ, berlaku infection dekat situ lah. So at the end of the day patient rasa gatal, rasa sakit. So memang boleh menyebabkan masalah telinga. Itu satu lah. Yang kedua ialah masalah pendengaran tu sendiri. Maknanya tu bila time kita buka kuat sangat, so kita boleh menerima sound sehingga beberapa desibel je. Kalau lebih, let's say macam lebih daripada 90 ke 100 desibel, secara tiba-tiba akan boleh menyebabkan masalah pendengaran. Sebab tu kalau untuk pesakit yang memang ada masalah pada kulit sensitif apa, saya sarankan kalau nak gunakan earphone tu gunakan pada keadaan yang berkadaran sajalah, tidak menggunakan untuk jangka masa yang lama. Dan nombor dua, level suara tu tak perlu tinggi sangat. Sebab kita bimbang kalau lebih daripada 90 ke 100 desibel untuk jangka masa yang lama dan tiba-tiba diguna, dia akan boleh menyebabkan masalah pada pendengaran. Maksudnya kalau sesekali kita dengar guna earphone tu, kalau kita guna kuat tak ada masalah. Tak boleh menyebabkan pecah gegenang telinga. Pecah tu tak adalah. Adalah cuma kalau kuat sangat tiba-tiba atau menjangka masa yang lama, kita boleh menyebabkan telinga jadi tak dengar. Tapi bukanlah sebab gendang telinga tu pecah, tak adalah. Yelah, saya kan mama pecah gendang telinga pagi ke apa. Alright, so saya tamat saja kat sini. Okay. Jadi yang mana mak panggil tu menjauh kata mak ajak pergi klinik. Baru kau tahu kan. Cek telinga dah tahu. Alright, so terima kasih Kak Doktor sudi sekali lagi bersama kami. Saya rasa kita macam kena panjangkan lagi lah slot ni kan. Sebab macam masa banyak soalan lagi nak tanya tau sebenarnya. Sebab kalau kita cakap pasal pendengaran ni, dah ada link dengan macam tadi doktor kata hidung lah, lepas tu mata pun ada juga kan. Kita tak sempat nak bercakap tentang tu, mungkin kita boleh buat 2.0 pendengaran kan lepas ni. Okay, so terima kasih siapa yang sudi join kita punya Medik Keluarga Petani. Jadi siapa yang baru masuk ni, lambat terlambat, tak apa, jangan risau, share dulu kita punya video, share, nanti kita boleh tengok dan kita boleh berkongsi ilmu dengan orang lain. Okay, jom. So sebelum saya nak end, saya nak remind lagi sekali, siapa yang belum subscribe YouTube, siapa yang belum like FB, follow apa tu,
Instagram, dan TikTok, dan Twitter kami. Boleh buat semua tu. Tak rugi pun sebab kita akan bagi banyak info, macam-macam info. Okay. Alright, so terima kasih lagi sekali doktor. Okay, sama-sama. Okay, so kita jumpa next Medik Keluarga lagi. Dengan siapa nanti kita tengok. Okay, so bye. Bye. Alright.